Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azri bin Majjaili, nombor metrik 20 BI 02005. Saya mewakili kumpulan 9, iaitu kumpulan yang bertajuk Prinsip Rukun Negara Kedaulatan Undang-Undang dalam kalangan generasi baru masyarakat majmuk di Malaysia. Saya akan menceritakan serba sedikit tentang pengenalan tajuk kami, yang mana seperti apa yang kita sudah sedia maklum, rukun negara merupakan panduan dalam menjadi asas pengukuhan terhadap nilai yang dititikberatkan dalam kehidupan masyarakat yang pelbagai kaum meletakkan hasrat kepada keamanan negara dan bangsa. Seterusnya, pada tahun 13 Mei 1969, rukun negara telah diperkenalkan di Malaysia. Peristiwa 13 Mei 1969 ini telah membuka mata semua peringkat umur dan kaum di Malaysia akan kepentingan sifat bertolak ansur antara satu sama lain, rasa hormat terhadap budaya lain, agama dan latar belakang adat kepercayaan setiap bangsa. Selain daripada itu, generasi muda yang ada perlu untuk terus dididik agar memahami semangat dan roh yang dibawa oleh rukun negara dan melahirkan para cendekiawan yang memainkan peranan boleh membentuk masa depan dan identiti masyarakat majmuk negara ini. Pada ketika itulah kita mengharapkan yang mereka ini akan berpaut kuat kepada 5 prinsip rukun negara sebagai panduan kehidupan mereka apabila mula memasuki dunia kehidupan yang sebenar. Penerimaan generasi muda tidak dapat diterap dalam sekelip mata. Sebaliknya, ia memerlukan pemahaman dan penghayatan untuk mempunyai sifat patriotik yang ikhlas, jujur dan tulen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amar Mirza bin Azhar, nombor metrik 20 BT 01002. Okey, baiklah, di sini saya akan menerangkan pemahaman kepada generasi baru masyarakat mengenai prinsip rukun negara kedaulatan undang-undang. Okey, bagi poin yang pertama, kedaulatan undang-undang adalah falsafah negara yang disenaraikan di nombor keempat dalam rukun negara. Okey, bagi poin yang pertama ini, kita dapat faham bahawa rukun negara itu terdiri daripada 5 dan kedaulatan undang-undang itu terletak pada nombor 4, dan kita juga telah diterapkan dari zaman sekolah rendah lagi untuk hafal dan tahu mengenai rukun negara itu sendiri. Bagi poin yang kedua pula, bermaksud kerajaan dan rakyat keseluruhannya terikat oleh undang-undang dan wajib mematuhinya. Okey, di sini definisi ini agak mudah, tetapi inilah prinsip utama dalam konsep kedaulatan undang-undang itu sendiri. Okey, bagi poin yang seterusnya, iaitu poin yang ketiga, semua orang dan institusi tertakluk dan bertanggungjawab kepada undang-undang yang sedang dikuatkuasakan. Okey, untuk uraian bagi poin ketiga, ia membawa maksud pentadbiran yang berlandaskan undang-undang, bukan yang dipelopori oleh pemerintah semata-mata. Okey, bagi hasil dan perbincangan untuk pemahaman kepada generasi baru masyarakat ini mengenai prinsip rukun negara kedaulatan undang-undang, hasil kajian mendapati bahawa majoriti informan telah memahami konsep kesepaduan melalui prinsip rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang dengan mendalam. Untuk yang kedua pula, para informan dapat memberikan pemahaman yang tepat tanpa diterangkan lebih awal tentang konsep sebenar prinsip rukun negara kedaulatan undang-undang. Yang bagi terakhir, masyarakat faham bahawa kesepaduan dapat diterapkan serta dikukuhkan dalam kalangan masyarakat demi menjaga keamanan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Aman, nombor metrik 20 BT 01001. Sekarang saya ingin menguraikan persepsi kepada generasi baru masyarakat mengenai prinsip rukun negara kedaulatan undang-undang. Okey. Generasi baru masyarakat ini sedar bahawa wujudnya perpaduan kaum
yang berbilang-bilang di negara Malaysia kerana ia adalah tanggungjawab besar. Dan Malaysia buku negara ini juga mengatasi segala perbezaan yang terdapat dalam masyarakat yang berbilang-bilang ini. Malah unsur-unsur yang terkandung dalam hukum negara tersebut tidak menampakkan milih sesuatu kaum, maksudnya bukan untuk kaum Cina, bukan untuk kaum India saja dan bukan untuk kaum Melayu saja. Dia semua. Kerana ia bersifat umum. Senang ceritalah. Okey, seterusnya pada hasil dan perbincangan. Okey, para informan mempunyai persepsi positif, maksudnya mereka faham dan setuju bahawa perpaduan melalui hukum negara tersebut adalah penting bagi masyarakat yang berbilang-bilang. Dan para informan tahu tentang undang-undang ni dijamin oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Malah kedaulatan undang-undang ini memberikan setiap rakyat kesamaan dan segi taraf di sisi undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dinildarifin.com bin Muhammad Azidi Yukin. Nombor metrik 20BT01006. Okey, objektif yang ketiga ialah menguraikan penerimaan kepada generasi baru masyarakat mengenai prinsip rukun negara, kedaulatan, undang-undang. Poin yang pertama ialah undang-undang ni dia akan berfungsi dengan baik bila ia dipahami dan dapat diterima oleh masyarakat. Namun undang-undang ni tidak mudah untuk difahami oleh orang kebanyakan, seperti juga bidang lain, contoh kedoktoran, ekonomi ataupun agama. Yang kedua ialah keberkesanan undang-undang dapat dilihat apabila ia dapat mengawal keadaan ekonomi sosial dan politik. Hal ini kerana rakyat Malaysia dilihat sebagai sebuah bangsa yang sentiasa bersedia mendepani cabaran dengan penuh disiplin yang menjadi kunci keamanan dikecapi negara sehingga hari ini. Yang ketiga, mengambil contoh kepatuhan masyarakat ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP sejak 18 Mac lepas sehingga hari ini bagi membentuk pandemik COVID-19. Di sini kita dapat lihat bahawa rakyat secara umumnya menghormati undang-undang seperti diingini dalam rukun negara. Seterusnya ialah hasil dan perbincangan. Pada hasil kajian, kami dapati bahawa penerimaan masyarakat terhadap kesepatuan melalui prinsip rukun negara, kedaulatan, undang-undang adalah semuanya dari perspektif yang positif. Hal ini kerana para informan menerima pendapat kami yang bersetuju dengan pendapat kami. Seterusnya, rata-rata rakyat di Malaysia ni telah saling menerima, mengiktiraf perbezaan dan berlapang dada untuk berkongsi hidup secara bersama. Perkara ini dapat dibuktikan bahawa pada hari ini kita dapat hidup bersama-sama walaupun berlainan kaum, bangsa dan agama. Dan terakhir sekali, meskipun perpaduan utuh belum dicapai, namun masyarakat ni hidup dalam keadaan tenteram dan bebas tanpa rasa bimbang ancaman dari mana-mana pihak. Hal ini kerana prinsip rukun negara iaitu kedaulatan undang-undang ni seringkali dituturkan di bangku sekolah lagi dan ia telah mendidik jati diri bagi semua lapisan masyarakat di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Sabri. Nombor metrik ialah 20BT01003. Okey, saya akan menerangkan serba sedikit yang tentang cabaran yang ada dalam kalangan generasi baru mengenai prinsip rukun negara iaitu kedaulatan undang-undang. Seperti yang kita sedia maklum, usaha Malaysia ke arah perpaduan dan integrasi nasional ni lebih kompleks berbanding dengan dunia yang lain. Ini kerana ada setengah segelintir masyarakat telah membangkitkan sikap prejudis, stereotip, curiga, sanksi etnik yang menebal dalam menghasilkan sebuah masyarakat yang majmuk. Oleh itu, masyarakat yang pelbagai haruslah menerapkan prinsip kesatuan dalam diri agar prinsip rukun negara ini dapat diamalkan dalam kehidupan seharian serta dapat diamalkan dalam sebuah masyarakat yang majmuk.
seterusnya iaitu hasil daripada perbincangan. Okey, ini adalah jawapan yang kami dapat daripada pihak responden, iaitu responden menyatakan bahawa kurang rasa prihatin dan tanggungjawab dalam diri masyarakat yang mana boleh menyebabkan berlakunya runtuhan kesepaduan yang sedia ada dalam sebuah negara. Okey, untuk jawapan yang kedua iaitu responden menyatakan bahawa sebilangan masyarakat tidak mempunyai inisiatif langsung untuk mengambil berat terhadap kepentingan rukun negara. Untuk jawapan yang ketiga, responden menyatakan bahawa masyarakat kini tidak mengedarkan rukun negara kerana ia dianggap remeh, sedangkan rukun negara ini patut dilaksanakan setelah berlakunya rusuhan kaum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Zaki, nombor matriks 20 BE 02047. Hari ini akan menyimpulkan apa yang kami dapat daripada hasil kajian kami daripada hubungan etnik ini. So, poin yang pertama, apa yang kami dapat simpulkan, hasil daripada kaedah temu bual bersama masyarakat yang dilakukan secara rawat ini telah memberikan hasil yang positif. Dan positif bermaksud mereka faham apa yang kami soal dan kami pun memahami jawapan mereka. Dan mereka juga telah memberikan kerjasama yang sangat baik sepanjang kajian kami terhadap mereka. Seterusnya, kesemua daripada kalangan informan ni ialah responden yang kami tanya, telah memahami tentang prinsip rukun negara yang keempat ini, iaitu kedaulatan undang-undang yang dengan baik. Dan akhir sekali, apa yang kami dapat simpulkan daripada hasil kajian kami ini, semangat rukun negara perlu diteruskan kerana ia sangat relevan dalam menangani negara, tidak kira ancaman daripada dalam negara maupun luar negara. Oleh yang demikian, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah memahami kesemua rukun negara, tak termasuk yang keempat ini sahaja, kelima-lima ini juga. Oleh itu, kita haruslah berbangga menjadi rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Jadi sekian sahaja daripada kami dan sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.